Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasrullah bin Nasir, dan saya ingin membentangkan tentang personality religiosity atau dikenali sebagai penghayatan agama dan aspek kerohanian dalam penghayatan agama menurut Imam Al-Ghazali. Saya bersama kawan saya Hamka bin Hayat atau Ismail. Personality merupakan satu cabar psikologi yang mengkaji kepribadian dan proses individu lain yang menjadikan kita manusia. Religiosity pula adalah merujuk kepada penghayatan hidup beragama. Ia juga merujuk kepada penerapan asas agama melalui modul religiosity yang lebih mengutamakan aplikasi dan penghayatan agama. Penghayatan agama pula dari segi bahasa, penghayatan berasal dari hayat, iaitu perkataan Arab bermakna hidup. Manakala kata kerja menghayati memberi maksud, mengalami dan merasai atau meresap ke dalam jiwa. Penghayatan berarti perihal menghayati, perihal mengalami dan merasai dalam batin. Perkataan agama pula berasal dari perkataan Sanskrit, iaitu gabungan bermakna tidak dan agama bermakna kacau, menjadikan agama memberi maksud peraturan atau tidak kacau. Sesuai dengan itu, orang ini beragama dikaitkan sebagai manusia yang memiliki keterangan zahir dan batin. Konsep penghayatan agama dalam konteks Muslim merupakan penghayatan Islam. Ini kerana keagamaan memberi maksud keislaman. Islam secara umum dijelaskan sebagai mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan larangan Allah tanpa bantahan. Al-Qardawi menggambarkan konsep penghayatan agama sebagai menghayati agama dalam segenap aspek, berhadapan dengan penuh menyeluruh berdasarkan pengertian menghayati akidah sebagai pegangan hidup, ibadah sebagai amalan hidup, syariah sebagai peraturan dan pertimbangan hidup, serta akhlak sebagai etika hidup. Maka sini kita boleh katakan konsep penghayatan agama inilah Islam itu agama sendiri adalah manusia ni ia fitrah manusia ni adalah nak kepada agama, dan agama yang benar adalah agama Islam. Tiada agama selain Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai adalah agama Islam. Menurut Al-Qardawi, Islam ni adalah menyeluruh. Semua yang kita lakukan itu adalah berkait dengan agama. Sebagai contoh, kita ambil tentang politik. Sekularisme kata politik dan agama ni tidak boleh duduk sekali. Tapi Islam kata politik perlu kepada agama, sebab dengan politik itulah ingat, sebab kalau kita hanya berpolitik tidak ada Islam, maka kita akan melakukan kezaliman, mengambil rasuah dan sebagainya. Maka dia pentingnya Islam ni ada kepada kita aspek kerohanian dalam konsep penghayatan agama. Konsep penghayatan agama yang mencakupi dimensi akidah, ibadah, akhlak dan syariah mempunyai kaitan rapat dengan aspek dalaman atau kerohanian. Ini kerana kesempurnaan penghayatan keempat yang disebutkan beri kesan pada kerohanian seseorang. Berkaitan antara agama dan unsur dalaman manusia jelas dalam pandangan Al-Qardawi.
yang menyebut bahawa agama atau ad-din merupakan sesuatu yang dirasai oleh manusia sebagai keperluan atau desakan dalaman melalui seruan batin semula jadi untuk mengakui bahawa mereka dan alam ini sekeliling mereka mempunyai Tuhan yang Maha Agung. Ia merupakan suatu perasaan sejati yang lubuk hati mereka, yang mana hati mereka menghala kepadanya dengan penuh penghormatan, harapan, takut dan berserah serta memohon pertolongan daripadanya. Oleh yang demikian, sesiapa yang memenuhi seruan batinnya untuk hidup beragama, jiwa dan batinnya akan memperoleh ketenangan. Maka sini kita boleh katakan menghayati agama. Agama ni agama Islam ni dia didirikan dengan 4 perkara. Pertamanya akidah, keduanya ibadah, ketiganya akhlak dan keempatnya syariah. Dan semua perkara tu dia berkait dengan dalam manusia. Ni akidah ni dia memainkan peranan penting dalam manusia kepada agama. Mula-mula kita nak kepada agama tu mestilah dalam kita sebut contohnya kalbu kita rasa nak kepada agama, maka kita kalbu ni adalah ia segumpal darah ada daripada manusia, yang di situlah adanya rasa baik dan rasa buruk manusia. Di situlah bermulanya kita rasa nak kepada agama, dan agama tu adalah dengan melakukan ibadah dan sebagainya. Jadi seterusnya aspek kerohanian menurut Imam Al-Ghazali. Di segi bahasa, kerohanian adalah dari kata dasar rohani yang membawa arti bahagian dalam manusia yang berperasaan dan berkemahuan. Menurut Imam Al-Ghazali, kerohanian adalah menyentuh persoalan dalaman dan kejiwaan manusia yang berkait dengan kalbu, roh dan akal. Semua unsur tersebut mempunyai 2 makna, iaitu makna zahir dan batin. Kalbu adalah segumpal darah yang ada padanya baik dan buruk, yang memberi kesan kepada jasad seseorang. Roh adalah yang ada dalam jasad manusia. Roh bukanlah jismi dan bukan pula jasmani, ialah pembimbing dan pengatur manusia. Akal pula ialah sesuatu sifat yang boleh membezakan di antara manusia dengan haiwan dan makhluk lain. Akal yang segala ilmu dan pengetahuan yang dapat memastikan suatu kemungkinan terhadap perkara-perkara yang mungkin dan kemustahilan terhadap perkara yang berbentuk mustahil. Ke sini kita boleh katakan kalbu Imam Al-Ghazali juga berpendapat kerohanian ni adalah mempunyai kaitan dengan penghayatan agama. Kita ambil contoh roh manusia ni. Roh ni dia sudah ada sebelum adanya jasad. Maknanya Allah telah membuat perjanjian dengan roh ni. Roh ni agak taat kepada Allah. Dan roh ni juga lah yang akan apabila masuk jasad manusia, roh ni lah akan jadi dia mencari, dia akan melakukan ibadah melalui jasad. Setakat itu saja dulu untuk saya bentang dan saya serah kepada Hamka.